Tahun ni dah tahun ke-6 aku review iPhone dan setiap kali aku tulis dekat Amans, aku akan katakan bahawa ada kekurangan dekat iPhone membuatkan aku tak pindah daripada Android. Tapi pada iPhone 14 Pro Max ini, akhirnya saya boleh katakan ini adalah peranti penggoda pengguna Android. Kenapa saya katakan begitu? Ini adalah ulasannya, tapi sebelum itu macam biasa adalah spesifikasi dekat skrin anda sekarang. Kenapa saya kata ini peranti penggoda pengguna Android? Pasal selama ni bila saya gunakan iOS, saya jumpa banyak kekurangan membuatkan saya nak stick pada Android. Macam artikel yang saya dah tulis dekat Amans tahun ni, saya katakan iOS 16 ialah sistem operasi yang paling menghampiri Android. Dan ini bukan perkara yang negatif, pasal saya rasakan at the end of the day, Apple punya grand idea ialah untuk orang semua guna iOS. Dan dengan meniru ciri-ciri yang ada pada Android, akhirnya mereka mungkin dapat menarik orang macam saya. Saya katakan begini pasal akhirnya ada always on display pada iOS 16. Kemudian ada customization pada skrin kekunci yang saya rasakan lebih baik nak dibandingkan apa yang ada pada Android 12 dan Android 13. Nampak lebih cantik, nampak lebih kemas, terutamanya kalau anda ada ambil gambar yang ada depth kan, dia boleh letakkan ke semua ikon, ke semua jam dekat belakang gambar. Ini adalah cool. Walaupun orang kata Android dah buat dulu, macam Google cakap, oh kita dah buat dah 3 tahun dan segalanya, tapi implementasi yang dilakukan oleh Apple nampak lagi cantik. Jadi bagi saya, bagi orang yang estetik, nak sesuatu yang lebih nampak menarik dan juga berfungsi dengan lebih baik, iOS 16 berjaya melakukannya. Tapi sebelum saya sentuh pasal benda tu, saya nak sentuh benda yang paling ketara sekali perbezaannya pada 14 Pro Max, iaitu tada, anda boleh nampak ada lubang. Tapi Apple pandai marketing. Dia kata ini bukan lubang, inilah Dynamic Island. Dan first time saya nampak masa hari tu, masa dia launch telefon, dia kata ini gimmick. Apa benda ni? Dia setakat nak hilangkan lekuk dekat skrin. Tapi lepas dah guna lebih kurang 3 minggu, saya disagree. Saya rasa ini ada sebab kenapa. Pasal ini adalah benda yang akhirnya membuatkan peranti iPhone akhirnya ada some sort of multitasking. Kalau anda pergi dekat iPadOS, memang ada boleh bagi 2 skrin dan segalanya kan. Dan iOS 16 masih lagi tak ada multi window. Jadi nak gunakan 2 aplikasi serentak adalah sedikit sukar. Tapi dengan Dynamic Island, macam sekarang, saya selalu dengar podcast. Saya gunakan aplikasi lain. Jadi kerap kali kata saya dengar podcast, tengah gunakan YouTube ke atau tengah gunakan Chrome ke dan segalanya, saya kena swap app untuk matikan podcast dan segalanya. Dengan Dynamic Island, saya boleh control. Saya tekan saja dekat Dynamic Island, suddenly keluar dialog ke atas tu, boleh pause, boleh skip dan segalanya, tanpa saya pergi ke aplikasi lain. Jadi in a way, iOS 16 pada 14 Pro Max ni ada multitasking yang sebenar untuk pertama kali. Walaupun Dynamic Island ni cool, Dynamic Island ni memang saya rasa akan ditiru oleh pengeluar Android yang lain, saya tak boleh nak butakan mata kepada staring at the obvious. Ini adalah lubang yang besar. Setiap tahun sejak iPhone 10, ada orang komplain bila main game ke atau tengok video full screen ke, akan ada halangan, ada terpotong sedikit. Tahun ini mungkin lubang dia tak berapa ketara dan lebih kecil, tapi masih lagi berlaku. Bezanya sekarang lebih annoying pasal anda boleh nampak ada ruangan gap ke atas tu, boleh nampak game. Katalah saya main kod mobile, boleh nampak kat situ. Jadi tak tahu kenapa, kalau anda beli telefon Android, anda boleh ada option untuk kata letak talam hitam ke atas ke. Ini boleh jumpa kat telefon Samsung, kat telefon Huawei, kat telefon Oppo. Jadi jika ada satu benda yang saya rasa perlu diperbaiki pada iOS 16 ialah bagi option pada pengguna untuk block area kat belah kiri ini. So bila main game, nak tengok video, tak akan ada lagi isu mana lubang tu halang kandungan yang ingin anda tonton. Seterusnya kita cakap pasal pemproses. Saya rasakan adalah yang orang kata main point kenapa orang beli phone terkini iPhone every year. Pasal ada increment of power dan increment of kepantasan. Dan saya dapat lihat, terutamanya kalau anda memproses video. Last year punya dekat A15 Bionic pun saya rasa dah cukup laju, almost instantaneous nak render video yang kita edit untuk TikTok dan segalanya. Pada telefon ni makin laju. Jadi kalau anda seorang kata content creator yang banyak sunting video dekat telefon, A16 Bionic saya rasa tak terkalahkan. Saya cuba edit video yang sama dekat Snapdragon 8 Plus Gen 1. Mungkin 30 to 50% processing time dia lagi lama. In a way, kalau anda memang buat video, inilah peranti yang saya boleh sarankan kepada anda. Dan bukan coincidence, kalau anda tengok orang buat TikTok, orang buat live feed ke Instagram dan segalanya, kenapa dia guna iPhone? Dulu orang cakap, oh pasal kamera depan cantik.
tahun ni tak lagi, in fact dah for the last 3 years tak lagi, pasal yang menyebabkan diorang pakai peranti ini ialah pemproses yang lebih bagus, nak render video lebih laju. Jadi kalau render video dah laju, game pun tak ada isu. Content creator dan gamer, inilah peranti yang anda nanti-nantikan selama ini. Okey, kita tak boleh lari daripada kamera, pasal every year orang cakap, wow, kamera iPhone terbaik, kamera iPhone terbaik. Terbaik ialah sesuatu yang subjektif, tapi tahun ini saya rasakan buat pertama kalinya sejak, let's see, 5 tahun juga, di mana mereka akhirnya upgrade sensor. Kamera sudut lebar kini dilengkapi dengan sensor 48 megapiksel, bukan 12. Jadi 48, 12, 12. Dekat depan pun 12 tengah autofocus. Jadi saya sedari bila pakai sensor yang besar, dia dapat benda yang sama. Dia lakukan quad binning, jadi saya nampak gambar lebih terang, gambar lebih tajam. Saya nampak details yang lebih baik nak dibandingkan dengan 13 Pro Max yang saya pakai selama ni. Ada ketara, boleh nampak. Lebih-lebih lagi kalau kita ambil gambar dengan portrait mode, dia punya kemampuan untuk edge detection lebih baik. Jadi ini adalah benda yang saya suka. Bagi mereka yang selama ni guna Pro RAW dan merasakan bahawa 12 megapiksel Pro RAW tak cukup bagus, akhirnya Pro RAW 48 gambar lebih tajam. Memang gambar lebih tajam, gambar dengan banyak benda anda boleh edit lagi dalam Lightroom, tetapi ada satu kekurangan di mana setiap gambar boleh cecah sampai 80 megapiksel. Kemudian ada sistem di mana boleh ambil action cam, seperti macam ada gimbal. Ini ciri yang dah ada dekat Android selama ni. Sekali lagi, it's not a bad thing untuk ada function macam Android dekat iPhone. Dan memang video yang diambil adalah sangat stable. Dan paling penting sekali, dari segi video, sorry Android, tak ada apa yang dapat menghampiri apa yang mampu ditawarkan pada iPhone setakat ini. Seterusnya adalah bateri. Pasal saya rasa bateri, last year saya nobatkan 13 Pro Max sebagai peranti dengan hayat bateri terbaik. 16 jam SOT, 24 jam konsisten boleh dapat. Pada peranti ini, saya boleh dapat SOT sekitar 13 ke 14 jam. Kemudian secara konsisten boleh dapat 24 jam, no problem. Baik, itu dia punya good news. Better news is, walaupun kalau tengok macam SOT dia kurang banding dengan 13 Pro Max last year, ini adalah kerana saya hidupkan always on display. Always on display ni kalau anda tengok dekat 14 Pro dan 14 Pro Max, screen dia macam always on all the time, literally. Pasal anda boleh nampak background semua, tak macam dekat Android di mana hanya sebahagian screen saja digunakan. Jadi even though always on display, activated sepanjang masa, kalau saya matikan sekalipun, saya hanya dapat penambahan 1 jam saja. So menjawab soalan, 14 Pro Max punya bateri bagus, tetapi not as great as 13 Pro Max pasal ada always on display. Jadi kenapa ini adalah peranti penggoda pengguna Android? Pasal akhirnya sistem operasi iOS 16 sama dengan Android 13. Bagi orang selama ni rasa, tak nak pindah dekat iPhone pasal tak ada feature yang selalu saya gunakan pada Android sekarang dah disokong secara native pada iOS 16. Dan ditambah pula dengan proposition di mana ada kamera yang ambil video lebih baik, pemprosesan video yang lebih baik sehingga 40% faster daripada saya lihat pada peranti Android. Kemudian saya juga merasakan bahawa dari segi software support 5 tahun still tak terkalahkan nak dibandingkan dengan apa yang ditawarkan terbaik sekalipun pada Android. Samsung 4 tahun je bagi version. Dan ditambah pula dengan orang kata peranti yang nampak sangat cool dan sangat cantik, menyebabkan saya tergoda betul nak beli peranti ini. Tapi at the same time, saya rasa let the buyers beware. Anda harus menyedari bahawa sekali lagi, Dynamic Island mungkin nampak cool dari segi animation, tapi for most of the time dia tak animate pun. Jadi anda harus membiasakan diri ada lubang yang besar kat situ dan akan mengganggu bila anda tengok video dan juga main game. Satu lagi perkara yang saya tak sentuh tadi ialah yang the glaring obvious, masih lagi guna Lightning. Lightning ni bukan isu dia Lightning ni masih lagi USB 2.0 dan peranti ini boleh ambil video pada resolusi ProRes yang size dia gig, mega gig, 80 gig dan segalanya. Bayangkan nak transfer file yang besar kepada sebuah MacBook misalnya pakai USB 2.0. Jadi dengar rumor bahawa akhirnya dalam masa 2 tahun lagi akan ada Type-C, saya berharap jadi betul pasal saya dah komplain pasal Lightning ni for the last 3 years. Sejak ProRes boleh pakai kan, kata kenapa lah tak pakai pasal it's not good. Dan saya rasakan bagi orang masih lagi ada prestige pada iPhone. Kita tak boleh, orang kata tak boleh deny bahawa bagi orang yang rasa diri berjaya nak nampak cool,
this is the phone. Dan akhirnya orang kata bukan style semata-mata, tapi ada substance. Inilah sebab kenapa ini saya rasakan candidate sebagai antara telefon pintar terbaik tahun 2022. Jadi, ini pendapat saya tentang iPhone 14 Pro Max. Saya Fisarudin. Bye-bye.